saya tanya pada mereka, apa sebab kalau kenapa buat posting begitu, kenapa buat story yang sebegitu. Dia mengatakan sebenarnya tidak ada niat. Dia bergaduh dengan satu belah pihak, tapi dia nak menyindir orang itu, menyindir kawan dia yang di mana sama rakan sekerja dia lebih kurang lah. Aku dah katakan, maksudnya kesian aku dengan orang Melayu. SOP tu bahasa Melayu pun tak pandai baca. Maksudnya dia tu orang Melayu dan orang itu juga orang Melayu. Maksudnya kata itu kan bahasa Melayu. Maksudnya begini itu kan bahasa Melayu. Takkan SOP bahasa Melayu pun tidak faham. Maksudnya dia menyindir kepada kawan dia. Maksudnya macam seolah-olah kita saya jelaskan orang Melayu dengan orang Melayu bercakap kan aku dah cakap bahasa Melayu, takkan kau tahu, takkan nak cakap bahasa Cina ataupun nak cakap bahasa India, contohnya begitu. Itulah maksud yang nak disampaikan. Tapi kesilapan Muzaffar ini mungkin bagi saya ada satu khilaf yang di mana dia telah membuat satu story. Jadi kenapa saya tanya kenapa buat story begitu? Dia kata kerana dia marah dengan kawan sekerja dia, itu sahaja. Jadi itu telah terjadi. Tapi hari ini apabila saya tengok ada perkara yang saya nak tunjukkan kepada masyarakat. Hari ini kita lihat satu gambar satu FB yang telah keluar yang di mana telah menggunakan nama beliau tapi bukanlah beliau, dan tak tahu bila dia dapat Datuk Seri. Dia telah tulis nama Datuk Seri Muzaffar, yang di mana posting ni telah menunjukkan rasa macam kelakar pula kaum Bani Melayu nak boykot Jekyll dan nak provoke Jekyll. Kau ingat Jekyll ni ada satu bisnes kami ke? Kami ni pemegang saham antarabangsa. Setakat jual kain dengan lansir apalah sangat. Dengan emoji gelak. Bani Melayu boleh google aset Jekyll ada beratus juga 200 juta. Cuma kami ni satu keluarga tak nak menunjuk saja. Korang nak boykot Jekyll, makin kaya Jekyll adalah hahaha. Ada hati nak boykot company aku, gila. Ramai orang aku jaga akulah Melayu bodoh. Setakat pakai wira datang Jekyll aku pun tak hamak lah. Okey, saya nak bagi tahu ini posting yang dibuat oleh, saya tak tahu siapakah individu tersebut dan siapakah pengguna fake account tersebut, tapi telah tular di banyak grup, dalam grup politician, di dalam grup PAS, di dalam grup UMNO, di dalam grup Gagasan Sejahtera, banyak yang telah posting dan disebarkan oleh kebanyakan daripada kalangan orang kita, orang Melayu, orang Islam. Jadi kalau kita seorang yang positif, orang yang dah melakukan kesalahan semalam, tiba-tiba hari ini naik lagi satu posting yang baru dengan menghina pula bangsa Melayu, menghina lagi masyarakat. Adakah orang ini relevan untuk buat benda itu? Adakah dia akan melakukan perkara itu? Sudah pasti tidak. Jadi kenapa saya nak bercakap pasal live? Kadang-kadang saya tak nak bercakap, sepatutnya saya tak nak bercakap. Tapi kerana saya nampak ini akan merosakkan lagi di bulan Ramadan yang mulia ni, dan kita tahu Red Band Army ni adalah satu penyakit yang di mana dia kerjanya memecah belahkan orang Melayu, memecah belahkan orang Islam, memecah belahkan dalam dalam pentadbiran kerajaan dan macam-macam. Mereka akan gunakan fake account, gunakan gambar tipu dan menggunakan nama orang Melayu, dan mereka juga akan adakan satu fake account lagi, gunakan gambar orang Melayu, orang Islam untuk bergaduh sesama orang Melayu dan orang Islam, dan kerana tujuannya adalah untuk menunjukkan imej orang Islam, orang Melayu ni rosak. Dan ini yang telah berlaku. Jadi saya tak tahu kenapa kita sebagai rakyat Malaysia begitu mudah terpedaya dengan posting-posting yang begini. Lagi-lagi saya tak faham. Orang ni dah buat silap. Kita faham dia buat satu kenyataan yang salah, khilaf, dan dia telah mohon maaf, dan abang dia ada, kalau tak silap saya, Datuk Fairuz pengarah urusan Jekyll pun dah mohon maaf. Jadi saya rasa kita ni, kalau kita tak nak beli tak ada masalah. Kalau kita nak boykot sekalipun tak ada masalah. Tapi hari ini kita kena fikir satu perkara. Orang bukan Islam yang menentang kita, yang menjadi musuh kepada kita, telah bertepuk tangan kerana ini satu kejayaan yang besar. Itu yang pertama. Dan orang Melayu yang dikatakan pengkhianat, yang dikatakan pengkhianat ni apa? Orang yang suka melihat orang Melayu jatuh, yang suka melihat orang Melayu hilang pendapatan dan sebagainya. Ada di segelintir orang-orang yang begini yang sedang merasa seronok dan bergembira dengan apa kejayaan sedang berlaku. Saya harapkan kita di bulan Ramadan ni, pertama kalau dapat posting-posting yang begini, jangan sebarkan dahulu, kerana kita perlu rujuk dengan gambar yang begini, dengan ni telah menyebar dan telah mendapat 12,000
kesukaan dan juga 9,700 share. Bayangkan dah mendapat 11,000 komen. Ini adalah satu benda yang saya kira satu benda yang sangat bermasalah. Kerana apa? Kerana orang sedang dibubuh racun, orang sedang dibubuh, bukan dibubuh susu. Masalahnya hari ini, kalau kita jumpa di pihak yang benar, kita jumpa di pihak yang betul, dia akan mendapat satu kesan yang baik, diberikan susu, diberikan satu benda yang positif. Tapi bila kita berjumpa dengan orang yang salah, dia akan telah terjadi satu perkara yang menambah lagi pertelingkahan dan akan menjatuhkan imej seseorang yang menyebabkan orang Islam terus bergaduh. Bayangkan di dalam bulan Ramadan yang mulia, dalam ujian yang besar COVID-19 sekarang ni, COVID-19 yang sedang berlaku, kita lihat apa yang telah berlaku. COVID-19 ini adalah satu perkara yang besar. Kalau kita tahu COVID-19 ni sedang satu ujian yang besar kepada umat Islam, kepada kita, dan kita anggap itu sebagai satu ujian yang besar, musibah yang besar. Boleh jadi itu satu kifarah juga pada kita. Jadi kalau kita menambah lagi perkara-perkara yang begini, menjatuhkan lagi orang Islam, mencemarkan lagi imej orang Islam, ini akan menyebabkan kita akan merosakkan hidup kita.